بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين، سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الغر الميامين وأصحابه الهداة المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جعلنا الله تعالى وإياكم من الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا يا رب العالمين. أما بعد، muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada kitab Al-Jami'us Saghir karangan Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salihin fi ad-darain amin, ila an qala بالسند المتصل إلى الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع: الحديث الرابع، حديث yang keempat. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آخر قرية من قرى الإسلام خرابا المدينة. Hadis riwayat Imam Tirmidzi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akhiru qaryatin min qural Islami kharaban al-Madinah. Hadis ini menceritakan tentang kampung atau negeri yang terakhir di dunia akan rusak. Negeri yang akan rusak terakhir di dunia. Maksudnya, kampung yang terakhir daripada kampung-kampung Islam yang akan rusak di hari sebelum hari kiamat, yaitu Al-Madinah, yakni Al-Madinatul Munawwarah. Mari kita membaca syarah maksud Rasulullah SAW di dalam hadis tersebut. Yang terlebih dahulu, kampung. Apa maksud kampung dan kenapa diberi perkataan atau nama qaryah? Dalam bahasa Arab, kampung itu qaryah. Dalam bahasa Melayu pun sebut qaryah. Sama. Cuma dalam bahasa Arab huruf qa, qaryah. Kenapa diberi nama qaryah? Kerana ijtima'un nas fiha, kerana manusia berkumpul di dalamnya. Kalau ada satu kawasan, manusia berkumpul di sana, tinggal sama-sama, dekat-dekat, maka itu namanya qaryah, yakni berkumpul. Qaryah. Min qural islami kharaban al-Madinah, yakni al-Madinah al-Munawwarah. Kalau ada satu hadis atau ulama kata al-Madinah, maka maksudnya terus al-Madinah al-Munawwarah. Tidak ada maksud yang lain. Kalau maksud mereka Madinah lain al-Madinah al-Munawwarah, mereka mesti akan terangkan dan jelaskan. Kerana al-Madinatul Munawwarah lebih masyhur daripada Madinah-Madinah yang lain. Jadi orang yang dinisbahkan kepada Al-Madinah, gelarannya Madani. Macam orang Makkah, Makki. Orang Malaysia, Malizi. Orang Yaman, Yamani. Sebab itu kalau orang itu dari Madinah, maka boleh kata Madani. Kalau orang daripada Madinah-Madinah lain, sebab perkataan Madinah tu maksudnya bandar atau city. Jadi kalau orang dinisbahkan kepada Madinah lain Madinatul Munawwarah, tidak boleh diberi
gelaran Madani, sama macam orang yang tinggal di Madinah. Walaupun itu Madinah juga. Bahkan mereka akan memanggilnya Madini. Yani itu daripada keistimewaan dan kelebihan orang yang duduk di Al-Madinatul Munawwarah. Tapi bagaimana di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Al-Madinah sebagai kampung. Walhal Madinatul Munawwarah dah jadi besar, dan hatta di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas hijrah menjadi besar. Ulama kata maksudnya Nabi SAW dia kata kampung kerana dia dahulu sebelum Rasulullah berhijrah dia kampung. Al-Madinah itu kampung sahaja. Madinah itu kampung. Tetapi sekarang Al-Madinatul Munawwarah telah menjadi Madinah, dan Nabi SAW lepas berhijrah kepada Al-Madinah, dan sebelum berhijrah sebelum Rasulullah hijrah kepada Madinah, Al-Madinah namanya Yathrib. Ini namanya yang sebenar di zaman jahiliyah, Yathrib. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tukar namanya kepada nama yang ada tamadun sedikit. Nabi SAW kata ini Madinah, yakni city atau bandar, bukan kampung lagi. Naam. Wal kharab dhahabul amarah. Apa yang dimaksudkan Rasulullah SAW? Al-Madinah akan rusak, dan dia kampung atau bandar yang terakhir akan rusak di dunia ni. Yang dimaksudkan di sini rusak yakni akan runtuh bina dia. Bina-binanya semua runtuh. Tidak ada bina lagi. Atau ulama kata yang dimaksudkan oleh Rasulullah dia akan rusak, maknanya tidak akan dimakmurkan lagi. Di waktu tu dia kampung yang terakhir yang tidak dimakmurkan oleh manusia. Yani tidak ada sesiapa pun, tidak ada manusia tinggal di Al-Madinatul Munawwarah. Sebab itu Nabi SAW di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW dikata akan datang kepada Al-Madinah di sebelum hari kiamat. Madinah ni akan jadi kosong, rusak. Walaupun masih ada bina, masih ada bagian rumah-rumah yang masih belum lagi diruntuh, tetapi dan pokok-pokok yang di Al-Madinah banyak ada buah. Buah ada banyak, dan asbab-asbab manusia boleh hidup di dalam Al-Madinah ada. Tapi Nabi SAW dia kata sebelum hari kiamat dengan 40 tahun Madinah ni akan jadi kosong. Untuk apa? Rasulullah, sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, lepas tu siapa yang akan makan buah itu? Makanan-makanan biji-bijian yang ada yang ditumpuh dari bumi. Nabi SAW dia kata al-awafi. Mereka tanya apakah al-awafi itu? Dia kata burung, binatang, hayawan, binatang liar sebagainya. Semua akan mereka yang akan duduk di Al-Madinah, dan mereka yang akan makan makanan buah-buah itu. Yakni manusia tidak ada di Al-Madinah Al-Munawwarah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan bahawasanya negara-negara orang kafir dialah yang akan runtuh terlebih dahulu sebelum negara orang Islam. Yani negara-negara orang kafir yang akan hancur daripada atas muka bumi ini sebelum negara-negara Islam. Dan negara Islam akan hancur satu demi satu sehingga hilangnya semua negara-negara Islam, kampung-kampung Islam daripada atas muka bumi ini, dan yang tertinggal yang terakhir Al-Madinatul Munawwarah saja. Dia yang terakhir akan diruntuh atau dirusakkan. Wahakadha. Hadis yang kelima, dia menceritakan juga lebih kurang tentang tajuk yang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhiru man yuhsyaru ra'iyan min Muzainah yuridani al-Madinah yan'aqani bi ghanamihima fayajidaniha uhusha hatta idza balagha thaniyat al-wada'i kharra ala wujuhihima." Maksudnya manusia yang paling terakhir
uh, akan mati daripada tiup sangkakala, daripada manusia yang lain. Yani di waktu tu manusia semua dah mati. Dua manusia yang terakhir mati daripada tiup sangkakala, iaitu dua lelaki daripada kabilah Muzainah. Satu kabilah daripada kabilah Arab. Mereka menuju kepada Madinah dan mengeluarkan bunyi dan suara dari mulut mereka untuk kambing-kambing mereka. Mereka menjaga, mengembala kambing. Dan mereka keluarkan suara yang biasa orang yang mengembala kambing keluarnya untuk kambing, supaya kambing jalan lurus dan tidak jauh. Tetapi mereka terkejut kerana mereka akan menjumpakan Al-Madinah, mereka akan melihat kepada Al-Madinah kosong, tidak ada manusia. Yang ada di Al-Madinah, dari atas bukit mereka nampak kepada rumah-rumah di Al-Madinah, yang ada binatang liar sahaja. Haiwan liar sahaja. Binatang-binatang yang besar-besar, yang bahaya, yang boleh makan manusia. Dan burung dan binatang-binatang yang lain. Serigala sebagainya. Dan sehingga mereka sampai kepada pintu untuk masuk kepada Al-Madinah. Di sana selepas mereka jumpa Al-Madinah begitu, waktu itulah mereka akan terjatuh kepada muka mereka, yakni kepada dapan mereka jatuh begitu, mati. Baru sampai kepada mereka tiup sangkakala. Ini sebutan hadis yang kelima. Syarahnya, yuhsyar. Apa maksud yuhsyar? Yakni mati. Dua manusia yang terakhir yang akan mati. Ra'yan yakni yang mengembala kambing, menjaga kambing. Daripada Muzainah yakni satu kabilah daripada Arab. Dan dua lelaki ni sebelum ketibaan mereka yang terakhir ni, mereka biasa datang kepada Al-Madinah di atas bukit yang bernama Warqan. Mereka biasa datang mengembala kambing di sana. Cuma ini terakhir. Mereka nak datang seperti biasa, nak pergi kepada Madinah untuk menjaga kambing mereka dan mencarilah kalau ada rumput, ada makanan untuk kambing mereka. Menuju kepada Al-Madinah Al-Musharrafah. Dan Al-Madinah ini mempunyai banyak nama. Al-Madinah iaitu kampung Rasulullah SAW, tempat hijrah Rasulullah SAW, banyak mempunyai nama. Antara nama-nama Al-Madinah iaitu Tabah, Darul Akhyar, Darul Abrar, Darul Iman, Darul Sunnah, Darul Salamah, Darul Fathi, Darul Hijrah. Dan beberapa nama-nama yang lain yang ada bahagian ulama yang sampaikan nama-nama Al-Madinah sehingga 100 nama. Ada bahagian ulama menyampaikan jumlah nama Al-Madinatul Munawwarah sehingga 100 nama. Dan ulama berkata, nama kalau ada satu kota atau kampung atau manusia atau apa-apa mempunyai nama yang banyak, maka itu bukti bahawasanya perkara itu sangat mulia. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, imam yang besar dalam ilmu agama dan mazhab Syafi'i, beliau berkata, kami tidak mengetahui satu kampung atau satu negeri yang mempunyai nama-nama yang banyak sangat kecuali dua negeri di satu dunia. Di satu dunia tidak ada satu negeri yang mempunyai nama-nama yang banyak seperti dua negeri ini, iaitu Makkatul Mukarramah dan Al-Madinah Al-Musharrafah, Al-Madinatul Munawwarah. Dua negeri ini, Makkah dan Madinah, dia sahaja di satu dunia mempunyai nama sehingga hampir 100 nama. Makkah dan Al-Madinah.
Dan itu kerana kemuliaan dan kelebihan yang begitu luar biasa yang ada di dalam dua negeri ini, yang mana kelebihan itu tidak ada di kota atau di tanah atau di negeri atau negara yang ada di satu muka bumi. Sebab itu dua negeri ini negeri yang paling suci, yang paling mulia, yang paling agung yang ada di atas muka bumi ini. Mungkin juga itu sebab Al-Madinah dia adalah kampung yang terakhir yang akan rosak. Sebab apa? Antara hikmahnya iaitu kebetulan atau ilmu dan perkara yang manfaat tersebar kepada satu dunia daripada Al-Madinah. Jadi sesuailah. Al-Madinah lah yang membetulkan satu dunia dengan menyebarkan syariat Islam oleh Rasulullah, lepas tu oleh Khulafaur Rasyidin. Maka sesuailah. Seperti mana Al-Madinah dialah negeri yang pertama menjadi betul lurus ikut agama Islam, negeri Islam yang pertama di dunia. Negeri Islam yang pertama di dunia, daulat Islam, negara Islam yang pertama di dunia di Madinah. Maka kerana itu Al-Madinah lah yang menjadi negeri yang terakhir rusak. Sebab dia yang pertama negeri Islam. Jadi negeri Islam yang dibuat oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, dia adalah Al-Madinatul Munawwarah bighanamihima. Taib. Ada ulama kata fihi isyaratun ila tuli amalihima. Hadis ini menunjukkan dua lelaki ini yang mengembala kambing menunjuk kepada Madinah. Angan-angan mereka sangat panjang. Sebab mereka sudah tahu manusia semua dah mati daripada tiup sangkakala, tapi mereka tetap juga nak jaga kambing mereka, nak mencari asbab-asbab kehidupan dunia ini. Wa annama waqa'a min asyrati as-sa'ah lam yashghalhuma. Dan semua tanda-tanda hari kiamat yang berlaku, yang sampai kepada telinga mereka, yang mereka dapat perhatikan tintanya, perkara itu tidak menyibukkan mereka daripada mengembala dan menjaga kambing mereka. Ini satu makna daripada hadis itu. Ada satu makna lagi. Kenapa mereka menunjuk kepada Madinah? Ada ulama kata boleh juga mereka ini menunjuk kepada Al-Madinah untuk bertemu atau berteman dengan orang yang beriman yang ada di Al-Madinah, supaya mereka melindungikan diri mereka daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Tetapi mereka terkejut kerana mereka nampak Al-Madinah kosong dan manusia semua dah tak ada di dekat Al-Madinah. Mereka semua sudah dekat bumi mahsyar. Manusia semua sudah dekat bumi mahsyar. Dan ini menunjukkan Al-Madinah di akhir zaman, hatta di fitnah lepas fitnah Masih Dajjal, Madinah lah yang paling aman dan Islam tubuh dan kuat di dalamnya, hatta sehingga selepas Ya'juj Ma'juj. Al-Madinah akan diziarahi juga oleh Sayyidina Isa bin Maryam. Dan Sayyidina Isa bin Maryam ketika turun di akhir zaman, dia akan menjadikan satu muka bumi ini semuanya Islam. Satu muka bumi, yakni dunia semua menjadi negara Islam sahaja. Sebab itu boleh jadi antara maksud hadis ini, Nabi SAW kata kampung yang terakhir daripada kampung-kampung Islam, mungkin maksudnya di zaman selepas zaman Nabi Isa AS. Sebab Nabi Isa AS dia akan menjadikan dunia semua Islam. Nanti mereka akan kurang dan rosak sehingga Al-Madinah juga rosak. Dan selepas itu dan waktu itulah yang sebelum hari kiamat betul-betul. Terus menjadi hari kiamat di waktu itu. Sehingga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, dia kata, sehingga di akhir zaman orang akan lalu kepada Al-Madinah, dia akan kata,
Sesungguhnya dahulu, di zaman dahulu, ramai orang beriman di kota ini. Yakni dah tidak ada siapa-siapa tinggal di Al-Madinah. Dan Nabi SAW dia kata, akan ada satu zaman ahli Al-Madinah akan tinggalkan Al-Madinah. Padahal Al-Madinah penuh dengan buah dan rezeki yang murah, tetapi mereka meninggalkan Al-Madinah dengan yakni tidak suka kepada Al-Madinah. Dan Nabi SAW dia kata mereka yang rugi kalau mereka tahu Al-Madinah lebih baik bagi mereka. La ilaha illallah. Qarra ala wujuhihima, lepas mereka melihat kepada Madinah penuh dengan binatang liar, dengan binatang sahaja, dengan burung-burung sahaja. Mereka terkejut sekali dengan mendengar juga tiup sangkakala, maka mereka terjatuh terus di waktu itu, mati dan atau meninggal. وهذا ظاهر في أن ذلك يكون لإدراكهما الساعة. Dan ini di waktu itulah lepas mereka mati, waktu itulah jadi hari kiamat. La ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan selamatkan kita daripada fitnah-fitnah akhir zaman, dan semoga kita semua menjadi antara pembantu kepada Al-Imam Al-Mahdi dan kepada Sayyidina Isa bin Maryam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kita, keluarga kita, keturunan kita semua menjadi antara orang Islam beriman yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Dan semoga Allah SWT hati kita sentiasa makmur dengan zikir, makmur dengan ilmu, makmur dengan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Tidak ada masalah jika negara atau bukit ini runtuh apabila hati kita tidak runtuh, iman di dalam hati kita tidak runtuh. Dan terbalik, jika iman di dalam hati kita runtuh, rusak, maka tidak ada apa-apa kelebihan jika negara kita sangat maju. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kita. Jadi kita kena makmurkan hati kita dengan zikir, juga dengan perlindungan, iaitu dengan kita lindungikan diri kita dengan ilmu. Kita belajar ilmu akhir zaman, ilmu fitnah-fitnah akhir zaman, supaya kita tidak tenggelam di dalam fitnah akhir zaman atau mengikuti Al-Masihud Dajjal tanpa kita perasan, atau kita tenggelam di dalam fitnah tanpa kita perasan. Na'udzubillah min zalik, na'udzubillah min zalik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. InsyaAllah kita akan sambung hari Isnin. Kita akan sambung hari Isnin hadis yang ke-6. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.